أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih pada pimpinan majlis, yang bahagia Tuan Imam, seterusnya kepada pengurusi surau Tuan Haji Idris, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiat. Malam ni kita masuk tanggal 13 hari bulan Rabiul Awal 1445 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terus diberikan kekuatan, semangat dan motivasi yang tinggi untuk melakukan segala amal kebajikan, supaya ia menjadi bekal yang paling berguna untuk kita semua apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Allahumma amin. Termasuk daripada bekalan itu adalah amalan-amalan soleh, khususnya daripada segala apa yang telah disyariatkan, yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu anugerah dan satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum. Sesungguhnya telah Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada orang-orang yang beriman apabila Allah membangkitkan dan mengutuskan seorang Rasul dalam kalangan mereka sendiri. Kebangkitan Nabi SAW dan pengutusan Nabi SAW berdasarkan ayat ini adalah satu anugerah dan satu kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia adalah anugerah dan dia adalah kurnia daripada Allah Ta'ala, maka ini termasuk daripada sejumlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita syukuri. Kerana bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat dituntut, sama ada dengan lisan ataupun dengan perbuatan kita. Bahkan Al-Imam Tajuddin As-Subki menyebut dalam kitabnya Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu apabila disyukuri maka ia akan kekal bersama dengan kita, dan nikmat itu apabila dikufuri maka ia akan lari daripada kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Maulid Al-Huda,
Iaitulah kelahiran petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, daripada tidak mengenal Allah kepada mengenal Allah, daripada manusia menyembah sesama manusia kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada memikirkan hidup di dunia saja yang sangat sempit dan sekejap ini kepada kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat yang kekal abadi. Maka sebab itu yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sebaik-baik manusia, menjadi teladan, menjadi petunjuk kepada kita. Nabi SAW itu adalah yang terpilih daripada sekalian yang terpilih. Hadis daripada Wathilah bin Al-Asqa' radhiyallahu an, di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Kinanah daripada anak-anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi menyebut Allah Ta'ala telah memilih Quraisy daripada Kinanah. Kemudian Nabi menyebut sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih daripada Quraisy Bani Hashim, dan kemudian Allah telah memilih Nabi SAW daripada Bani Hashim. Ini menunjukkan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, keturunan dan keluarga yang paling baik daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sedia maklum, Nabi Ibrahim salah seorang isterinya Sayyidah Sarah. Daripada Sayyidah Sarah ini keturunan Bani Israel, lahir daripadanya para nabi yang sangat ramai, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dan seterusnya. Adapun daripada Sayyidah Hajar, maka lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail punyai keturunan dan punyai keluarga. Daripada keturunan dan keluarga yang ramai itu, maka salah satunya adalah Kinanah. Sebab itu Nabi menyebut Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Kinanah dipilih oleh Allah Ta'ala daripada keluarga dan keturunan Nabi Ismail. Daripada Kinanah pula dipilih Quraisy, daripada Quraisy pula dipilih Bani Hashim, dan daripada Bani Hashim lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang satu daripada Sayyidah Sarah. Bani Israel, para nabi ramai diutuskan daripada jalur ini. Sebab itu Nabi menyebut dua keluarga besar, dua firqah besar. Dalam hadis yang lain di dalam Sunan At-Tirmidzi, riwayat daripada Al-Muttalib ibn Abi Wada'ah, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, iaitu bertanya, man ana, siapakah aku? Qalu, para sahabat menjawab, anta Rasulullah alaikas salam, engkau adalah pesuruh Allah ke atasmu salam. Kemudian Nabi pun menyebut, qal ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Innallaha khalaqal khalqa faja'alani fi khairihim firqah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan manusia makhluk di atas muka bumi ini, dan Allah Ta'ala telah jadikan aku dalam kalangan mereka yang paling baik kumpulan dan keluarganya. Seterusnya dijelaskan lagi,
thumma ja'alahum firqatain faja'alani fi khairihim firqah. Kemudian Allah Ta'ala telah jadikan dua kumpulan yang besar, dan Allah Ta'ala telah jadikan aku dalam kalangan mereka yang paling baik kumpulannya. Ini merujuk kepada keluarga daripada Sayyidah Sarah Bani Israel, dan satu lagi adalah Sayyidah Hajar Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi menyebut lagi, thumma ja'alahum qabail. Kemudian Allah Ta'ala telah menjadikan mereka qabilah yang sangat banyak. Faja'alani fi khairihim qabilah. Kemudian Allah Ta'ala telah menjadikan aku dalam kalangan qabilah yang paling baik. Thumma ja'alahum buyuta. Kemudian Allah Ta'ala telah jadikan mereka rumah-rumah, dengan maksud keluarga-keluarga yang sangat banyak. Faja'alani fi khairihim baita wa fi khairihim nasaba. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah jadikan aku dalam kalangan keluarga yang paling baik dan dalam kalangan keturunan yang paling baik. Ini adalah cerita Nabi SAW yang menyebut tentang keluarga dan juga keturunannya. Maka yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk membawa petunjuk dan memimpin kita di atas muka bumi ini supaya bertauhidkan dengan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan syariat yang telah dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka ini menjadi manusia yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang diutuskan itu adalah yang terbaik daripada keturunan dan keluarga yang paling baik. Dan daripada riwayat ini juga menunjukkan bahawa Bani Israel yang cukup berbangga bahawa mereka diturunkan dan diutuskan Nabi yang sangat ramai, sehingga mereka klaim dan mereka mendakwa bahawa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dengan lahirnya Nabi SAW, maka putuslah, berhentilah kenabian daripada keluarga dan keturunan mereka. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah wa Ma'rifati Sahibis Syariah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang meninggal pada tahun 458 Hijrah, menyebut satu riwayat. Pada malam dilahirkan Nabi SAW itu ada seorang Yahudi yang berkata kepada orang-orang Quraisy. Yahudi ini berniaga di Mekah sekian lama. Kita sedia maklum, orang Yahudi ini adalah Ahlul Kitab. Mereka ini pengikut Nabi Musa AS yang diturunkan kitab At-Taurah. Jadi mereka ini dalam Al-Quran pun sebut bahawa ahli kitab ini sangat mengenal para nabi berbanding dengan anak-anak mereka sendiri. Maknanya mereka ini sangat tahu para nabi, mereka tahu tanda-tanda seorang nabi, mereka tahu tentang jangkaan bilakah dibangkitkan nabi dan juga rasul. Jadi orang Yahudi ini mungkin telah mengetahui tanda-tanda kebangkitan Nabi akhir zaman pada zamannya. Lalu berbetulan pada malam itu dia berkata kepada orang ramai, adakah ada dalam kalangan kalian kelahiran seorang bayi lelaki yang sepatutnya ia adalah Nabi terakhir umat ini? Orang-orang yang dengar tu orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy daripada orang lelaki. Mereka ni memang tak tahu cerita lah. Balik ke rumah, barulah mereka tanya isteri. Tadi ada orang tanya, adakah dalam kalangan kita ini yang melahirkan anak pada malam dan hari ini, dan bayi itu adalah anak lelaki? Lalu yang isteri ini lebih tahu lebih awal, sama-sama dia, barulah bagi tahu suami-suami mereka ada, iaitulah anak kepada Abdullah ibn Abdul Muttalib dan melalui isterinya iaitu Aminah. Masing-masing rasa terkejut, keluar daripada rumah masing-masing cari mana Yahudi yang sebut tadi.
Maknanya sangat aneh kerana disebut tepat ada seorang bayi lelaki dan tidak ada bayi yang lain pada malam itu yang dilahirkan. Lalu bila jumpa dengan orang Yahudi tadi, orang-orang Quraisy pun bagi tahu bahawa ada seorang perempuan melahirkan anak lelaki pada malam itu. Lalu Yahudi ini minta supaya ditunjukkan kepadanya dan dia ingin berjumpa dengan ibu itu, iaitu Aminah. Sampai di rumah Aminah, diminta izin kepadanya untuk melihat anak lelakinya yang baru dilahirkan. Lalu bila diberikan bayi itu kepada Yahudi ini, dia pun terus melihat di belakang belikat ataupun belakang, bahagian belakang, iaitu bayi itu. Kerana dalam catatan kitab-kitab mereka bahawa tanda kenabian bahawa bayi ini akan menjadi seorang nabi ada sya'arat mutawatirat, iaitulah ada helaian-helaian bulu yang sangat halus membentuk perkataan khatamun nabiyyin, penutup kepada sekalian nabi. Apabila dipegang bayi itu, apabila dilihat di belakangnya, terus saja dia pengsan. Sempatlah maknanya dipegang bayi itu oleh orang lain. Dikejutkan bila bangun daripada tidur, daripada pengsan, terus sahaja Yahudi ini berkata, "Zahabat wallahi an-nubuwatu min Bani Israel." Demi Allah, sesungguhnya telah pergilah kenabian daripada Bani Israel. Maknanya dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW putus dan habislah, iaitulah keturunan Bani Israel yang ramai diutuskan Nabi dalam kalangan mereka. Dengan kelahiran ini habis, sudah tidak ada lagi Nabi daripada Bani Israel. Afarihtum ya ma'syara Quraisy, adakah kalian gembira dengannya wahai orang-orang Quraisy? Wallahi la yastuwanna satwatan yakhruju khabaruhu minal masyriqi wal maghrib. Demi Allah, sesungguhnya khabar dan cerita apa yang dibawa oleh lelaki dan bayi ini nanti akan keluar dan tersebar daripada sebelah timur sehinggalah ke sebelah barat. Ini yang disebut dalam riwayat kitab Dalail An-Nubuwah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Bani Israel yang sangat berbangga dengan keturunan mereka, maka kali ini mereka menjadi orang-orang Yahudi ini sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan mereka dengan kebencian mereka, tetapi kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran dan kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang membawa berita gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang memberikan peringatan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskan engkau adalah sebagai seorang saksi, begitu juga sebagai seorang yang membawa berita gembira, begitu juga sebagai seorang yang memberikan peringatan, begitu juga sebagai seorang da'i, sebagai seorang pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai Muhammad, engkau adalah sirajam munira, sebagai cahaya yang menerangi. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Asa. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disyirikkan. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mentadbir, yang Maha berkuasa, yang Maha mengetahui
dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan mustahil Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang mencacatkan dan juga melemahkan, ataupun dengan sifat-sifat yang lemah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini dalam melakukan segala amal, sebelum daripada amal itu yang paling utama adalah akidah yang sahihah. Tidak berfaedah segala amalan dan kebaikan yang kita lakukan kalau akidahnya adalah akidah yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Orang-orang musyrik, mereka ini menyengutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini menyembah berhala. Mereka ini tidak beriman adanya hari kebangkitan. Mereka ini tidak beriman dengan qada dan juga qadar. Tetapi kita sebagaimana seorang mukmin dan sebagaimana seorang muslim menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, yang Maha Berkehendak, dan kita ini beriman dengan para rasul, dengan para nabi, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, termasuk Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW sebagai wahyu yang kekal sehinggalah hari akhirat nanti. Maka kita ini perkara paling utama adalah akidah yang betul, akidah yang lurus. Dan kita melihat akhir-akhir ini ancaman dan juga beberapa fahaman yang tidak tepat, yang menyeleweng masuk ke negara kita dan tersebar dalam kalangan masyarakat kita. Yang ini perlu untuk kita berhati-hati. Walaupun penyelewengan dalam agama itu telah bermula pada zaman Nabi SAW. Kita membaca kisah Musailimah Al-Kadzab yang beriman kepada Allah dan Nabi SAW pada tahun ke-8 Hijrah, datang daripada jauh, beriman kepada Allah dan Nabi SAW. Dalam perjalanan balik, dia bangun dan berucap, sebagaimana Muhammad diutuskan sebagai Nabi kepada kaumnya, maka dia kata dia adalah Nabi yang diutuskan kepada kaumnya. Belum lagi sampai rumah, dah mendakwa dia adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Pengikutnya tidak sedikit, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam mauqi'ah Hadiqatul Maut, dalam peperangan Hadiqatul Maut pada zaman Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, jumlah pengikut Musailimah Al-Kadzab yang berada di dalam kota itu tidak kurang 40,000 orang. Ini ajaran yang menyeleweng, ini ajaran yang sesat, bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Maknanya sejarah penyelewengan agama, sesat fahaman, ini bukan perkara yang baru. Cuma yang barunya adalah bagaimana cara kita menangani kumpulan dan fahaman-fahaman yang seumpama ini supaya ia sesuai dengan zaman sekarang dan sesuai dengan generasi anak-anak kita. Kerana hari ini tidak ramai yang suka membaca yang berat-berat. Hari ini yang sukanya mendengar dan sangat cepat terpengaruh. Ada satu kumpulan yang mendakwa bahawa Allah itu adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu adalah Allah. Kita mungkin yang belajar dahulu dan juga sekarang, cepat kita akan menolak. Tidak mungkin ini perkara yang betul. Tetapi hakikatnya ramai yang terpengaruh dan ramai yang mengikut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Satu, ada yang mendakwa menjadi Nabi, dan ada yang mendakwa juga ketua kumpulannya menjadi Tuhan, pun ada pengikutnya. Di negeri Selangor, sehingga tahun lepas 2022 akhir tahun, kita ada lebih kurang 47 ajaran yang telah difatwakan menyeleweng dan sesat daripada ajaran Islam yang sebenar. Boleh tahan banyak, tuan-tuan sekalian?
47 di negeri Selangor. Di negeri lain ada juga, tapi tak sebanyak di negeri Selangor, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini menjadi satu cabaran kepada kita. Kitalah benteng agama dalam keluarga kita. Bagaimana isteri kita, bagaimana pasangan kita, bagaimana anak-anak kita untuk terus dipimpin akidahnya betul, sehinggalah mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu aduan daripada seorang suami yang mengatakan pasangannya berubah. Kita kata kalau berubah lebih baik, baguslah. Dia kata bukan berubah lebih baik ustaz, tapi sangat pelik. Dia kata bermula dengan menurunkan, di rumah kita biasa ada Allah, ada Muhammad, itu biasa. Ada frame dan ada lafzul jalalah dan juga Muhammad. Biasanya seiringlah kita naikkan frame. Hari raya diturunkan kerana nak dibersihkan, tetapi selepas dibersihkan yang naik satu je, Allah saja. Yang Muhammad tak naik-naik. Suami kata tak apalah, nanti lama-lama naik dah tu. Bermula di situ dia mula perasan ada sesuatu yang lain. Kemudian seterusnya dia dapati solatnya daripada 5 waktu sehari semalam tinggal 2 kali saja, pagi dan juga petang. Kemudian sebelum ni solat berjamaah, tiba-tiba sudah tidak mau berjamaah. Setiap kali solat akan masuk dalam bilik. Maka suami pun tujuan utama selain cerita perubahan isteri, dia nak tanya hukum. Ustaz, boleh tak saya intai isteri saya? Kita kata boleh, asalkan bukan isteri orang. Isteri sendiri nak intai, intailah. Dia nak tengok daripada pintu biliknya. Bila kita kata boleh, dia pun berani buat. Dia pun melaporkan solatnya tidak pakai telkung, sudah tidak pakai tudung, solat dalam keadaan terbuka aurat. Begitu keadaannya. Ini perubahan-perubahan yang dia rasa risau. Akhirnya selepas diselidik dan kita pun bantu, dia bagi tahu rupa-rupanya terpengaruh dengan grup WhatsApp. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada satu kumpulan WhatsApp yang menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai ketua keluarga, bukan semestinya suami saja yang tengok isteri dan perhatikan, isteri pun kena tengok pasangannya juga. Takut-takut berubah menjadi yang tidak betul. Kalau berubah menjadi lebih baik, beri galakkan. Daripada tidak qiyamul lail menjadi orang yang sangat menjaga qiyamul lail, yang ini kena galakkan. Jangan pula kita bagi bahasa yang tidak sesuai. Abang ni buang tebiat ke 40 hari lagi nak meninggal dan seumpamanya. Patut-patutnya kita join. Jangan kita perli dan katakan yang sesuatu yang mungkin akan menyebabkan mati di pertengahan jalan semangatnya itu. Yang penting, kalau kita ambil pedoman dan pengajaran berkaitan dengan isu dan cabaran akidah pada hari ini, sebenarnya sedikit membimbangkan pada hari ini. Maka saya seru tuan-tuan dan puan-puan sekalian terus belajar berkaitan dengan akidah, belajar berkaitan dengan tauhid. Kemudian rujuklah daripada guru-guru yang berautoriti dan diberikan tauliah yang kita percaya ilmunya. InsyaAllah hidup ini adalah proses pembelajaran yang berterusan. Dan Nabi SAW sangat suka kepada majlis ilmu. Diriwayatkan daripada Abdullah Ibn Amru Ibn Al-As radhiyallahu anhu, satu hari Nabi SAW keluar daripada rumah isterinya. Kharaja min ghurfati azwajihi, daripada rumah ataupun bilik isterinya. Fadakhala al-masjidah, lalu Nabi pun masuk ke dalam masjid. Fa idza bihi halqatain. Riwayat menyebut pada waktu Nabi masuk ke dalam masjid, di masjid pada waktu itu ada 2 halaqah, ada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan yang sedang membaca Al-Quran. Yaqra'una al-Qur'ana wa yad'una Allah. Dan mereka ini bila baca Al-Quran, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Ammal akhar, adapun kumpulan halaqah yang satu lagi, mereka ini buat apa?
yata'allamuna wa yu'allimun. Mereka ini sedang belajar dan mereka ini ada yang mengajar, ada guru dan juga ada yang mendengar sesi pengajaran itu. Seterusnya, Abdullah bin Amr al-As, dalam riwayat ini iaitu dalam Sunan Ibn Majah, Nabi SAW pun bersabda, thumma qal haula'i alladhina yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Adapun mereka yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah kehendaki, nescaya Allah akan berikan apa yang mereka minta dalam doa. Kalau Allah nak bagi, makbulkan doanya. Wa in syaa'a mana'ahum, dan kalau Allah kehendaki pula yang lain, Allah Ta'ala tidak makbulkan doanya. Jadi berdoa ni tuan-tuan sekalian, boleh jadi makbul, boleh jadi tidak makbul. Allah Maha mengetahui apakah yang paling baik untuk kita. Satu. Adapun kumpulan satu lagi, Nabi komen apa? Amma haula'il ladzina yata'allamuna wa yu'allimuna innama bu'ithtu mu'alliman fajalasa ma'ahum. Adapun orang-orang yang belajar dan orang yang mengajar, iaitu majlis ilmu, Nabi seterusnya kata, sesungguhnya aku dibangkitkan adalah sebagai seorang guru. Kemudian perawi menyebut fajalasa ma'ahum, dan Nabi SAW duduk bersama dengan mereka. Di antara majlis baca Al-Quran dan majlis ilmu, Nabi memilih untuk duduk bersama dengan majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan sekalian, ilmu akan menjadi pedoman kepada kita. Dengan ilmu, kita ini akan tahu manakah yang wajib, manakah yang sunnat. Dengan ilmu, kita akan tahu manakah yang halal dan juga yang haram. Dengan ilmu, kita akan tahu mana yang lebih dahulu perlu diutamakan dengan perkara yang boleh dikemudiankan. Sila Azam.
لا حول ولا قوة. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله Nabi Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, man qala hina yasma'un nida, siapa yang menyebut, berdoa apabila mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halal untuknya mendapat syafaatku, syafaat Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Kita berdoa kita semua mendapat syafaat Nabi SAW. Allahumma amin. Boleh saya sambung sikit lagi? Nabi SAW itu adalah contoh dan juga teladan yang paling baik dengan akhlaknya, dengan segala apa yang ditunjukkan kepada kita. Dan Allah Ta'ala telah memuji akhlak Nabi SAW sebagaimana dalam surah Nun, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah di atas segala akhlak yang terpuji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk kamu wahai manusia, wahai orang-orang Islam, ada suri teladan yang baik. Nabi SAW adalah seorang yang kuat beribadah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan satu, iaitulah peristiwa apabila Nabi qiyamul lail, keadaannya bagaimana. Aisyah berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bangun pada waktu malam sehingga bengkak kakinya kerana terlalu lama berdiri. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan begini ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sedangkan Allah Ta'ala telah ampunkan dosamu yang telah lalu dan akan datang.
Jawab oleh Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidak boleh ke aku ini suka untuk menjadi hambanya yang bersyukur. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ibadah, qiyamul lail, solat-solat sunat yang lain, berpuasa sunat, bersedekah dan juga seumpamanya, ini pada diri Nabi SAW itu ada contoh yang baik yang boleh untuk kita ambil. Tak dapat buat semua, buatlah sebahagian daripadanya. Tak dapat qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kaki, tak payah bengkak pun tak apa. Asalkan kita jaga setiap malam ada 2 rakaat yang kita tidak tinggalkan sebelum daripada terbit fajar. Nabi bagi tahu kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin fa innahu yaqumul laila fataraka qiyamal laili." Wahai Abdullah, jangan jadi seperti si fulan yang bangun pada waktu malam tetapi tinggalkan qiyamul lail. Jaga-jaga dah, tapi tidak solat dan tidak qiyamul lail. Nabi kata jangan jadi macam orang itu. Hadis daripada Ibn Mas'ud pula menyebut, "Dzukira 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu nama lailatan hatta asbah." Diceritakan kepada Nabi, ada orang bagi tahu Nabi tentang seorang yang tidur pada waktu malam sehingga subuh. Tidur, bangun-bangun, subuh, dah subuh. Nabi kata apa? "Dzakar rajulu bala syaitanu fi udhunayhi wa fi riwayatin fi udhunih." Itu adalah seorang yang dikencingkan oleh syaitan pada kedua-dua telinganya atau salah satu daripada telinganya. Jadi tuan-tuan sekalian, mulai esok kita pastikan tak kena kencing dengan syaitan. Tuan-tuan dan puan sekalian, bangun awal sikit. Subuh pun makin lama makin awal ni, awal lagi kita kena bangun. Pukul 5 suku, insya-Allah sempat untuk kita lakukan qiyamul lail 2 rakaat. Apa sahaja solat sebelum daripada terbit fajar, sebelum masuk subuh, itu boleh dipanggil qiyamul lail dan boleh dipanggil juga sebagai tahajud. Kerana tahajud itu adalah meninggalkan tempat tidur. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW seorang yang sangat sabar. Nabi SAW tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dibalas dengan kebaikan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita boleh dapat daripada Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang penting boleh kita simpulkan daripada perkara itu, segala apa daripada ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran, itulah sikap dan akhlak Nabi SAW. Dan Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya apakah akhlak Nabi SAW, sangat simple dan mudah. Yang disebut oleh Aisyah adalah kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi SAW itu, iaitu Al-Quran. Tuan-tuan dan puan sekalian, bukan senang untuk dapat kepercayaan dan juga satu tanda yang dipercayai oleh orang yang dekat dengan kita. Sebab apa? Orang yang paling dekat dengan kita yang paling tahu perangai kita. Kawan puji, okey tuan-tuan sekalian. Anak-anak buah dalam pejabat kita puji kita, okey tuan-tuan sekalian, sebab dia nampak yang zahir. Yang paling tahu kita tidur macam mana, bangun bila, makan tolong basuh pinggan ataupun tidak, baca doa ataupun tidak, gelojoh ataupun tidak, siapa tuan-tuan sekalian? Pasangan kita. Kalau tuan-tuan mendapat kepercayaan dan tanda yang baik daripada pasangan kita, itu menunjukkan benarnya tuan-tuan sekalian, sama ada di hadapan orang ramai ataupun di belakang orang ramai. Kadang-kadang kita macam okey depan orang ramai. Cuba suruh orang tanya bini kita tuan-tuan sekalian,
Mau kita pesan kat bini kita, jangan cakap yang bukan-bukan ya. Boleh jadi tuan-tuan sekalian. Sebab kita di rumah ini sangat bebas. Yang kenal perangai dan akhlak kita adalah orang yang berada di rumah kita. Belum lagi tanya anak-anak kita, ayah okey tak? Anak kita jujur tuan-tuan sekalian kalau ditanya. Kalau tak okey lah jawapannya tuan-tuan sekalian. Pun kita pesan kepada mereka, jangan cakap yang bukan-bukan ya kalau orang tanya pasal ayah. Tetapi Nabi SAW diperakui oleh kawan, oleh lawan, oleh ahli keluarga dan oleh isterinya sendiri. Ini satu kedudukan yang sangat mulia. Siapa lagi kalau bukan Nabi SAW adalah contoh dan ikutan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya yang saya ingin sebutkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat yang ada pada Nabi. Antaranya yang paling penting adalah sangat kasih dan sangat merasakan kesusahan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dua daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala diletakkan adalah sifat juga kepada Nabi SAW. Tuan-tuan rujuk ayat daripada surah At-Taubah, ayat yang kedua yang terakhir, iaitu ayat ke-128. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Telah datang kepada kamu seorang rasul dalam kalangan kamu sendiri yang sangat berat merasakan segala kesusahan yang kamu tanggung dan sangat tamak, iaitu inginkan kebaikan daripada kamu semua, dan sifatnya kepada orang-orang beriman yang lain adalah raufun, iaitu yang sangat belas, rahimun, yang sangat mengasihani. Bukankah Rauf itu nama-nama Allah? Bukankah Rahim itu juga nama-nama Allah? Dan sekarang Allah berikan sifat itu merujuk kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu doa kita dan itu solawat kita. Persoalannya, dengan segala ketinggian akhlak dan peribadi Nabi SAW, adakah kita layak untuk menjadi umatnya, untuk menjadi pengikutnya? Tuan-tuan rasa layak ataupun tidak layak, kita telah Allah Ta'ala takdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini. Sekiranya tidak layak, layakkanlah diri kita. Lakukanlah segala kebaikan, ketaatan kepada Allah Ta'ala yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dan tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa 'amalan salihan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.